Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna minaz zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta syamsa wal qamar wasahhil li abwaaba fadlika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan Tuan Imam dan sekalian jemaah yang hadir pada malam ini. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung semula siri Tazkirah Maghrib yang berasaskan kepada kitab Al-Hikam, ya. Muka surat 66, ya, pada saya ni. Jadi kita masih menyambung tentang bab bagaimana mengenal Allah, ya. Perenggan yang ketiga daripada atas. Orang yang mengambil dalil adanya Allah Ta'ala menunjukkan adanya alam adalah orang yang mengenal hak, iaitu zat yang wajibul wujud, yakni asal wujud setiap mawjud yang layak, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi minggu lepas, ya, bukan minggu lepas, minggu yang lepas, 2 minggu yang lepas kita menjelaskan, pengarang menjelaskan tentang bagaimanakah cara-cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara mengenal Allah Ta'ala ni ada beberapa cara yang digariskan oleh para ulama yang muktabar. Yang pertama sekali ialah dengan cara khalaf. Yang kedua dengan cara salaf. Ya, yang ketiga ialah, ya, yang ketiga ialah dengan melalui mata hati. Yang mana yang ketiga tu mata hati. Adapun yang pertama, yang kedua tu sama, ya. Yang ketiga tu kena lalui dulu yang pertama dan kedua. Baru boleh yang mata hati tu boleh mengenal Allah Ta'ala. Sebab yang mata hati itu dia melalui proses mujahadah, muhasabah. Dia tak boleh main duduk, main tengok je, tak eri dia. Ya. Jadi kita ambil cara pertama, cara kedua ni. Cara khalaf ialah cara yang berada hari ni. Cara khalaf diasaskan oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Abu Hasan Asy'ari yang dinamakan Tauhid Sifat 20. Adapun cara salaf ialah cara yang diajar oleh Nabi, para sahabat alaihi wassalatu wassalam dan para imam mujtahid. Ini cara salaf. Jadi apa beza cara ni? Beza dia tak ada banyak sangat. Kaedah je. Masa Nabi ataupun cara salaf sampai kepada Imam Syafi'i, ya, Imam Bukhari, Muslim, mereka mengenal Allah adalah melalui ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, bila Nabi sahabat baca Qul huwallahu ahad, Allah tu Maha Esa, di situ dia menjelaskan siapakah Allah yang Esa tu. Dia tak ada wajib kidam bakar. Sebab cara yang diajar oleh Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Asy'ari ini dekat 100 tahun beza dia dengan cara Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Jadi mustahil lah Imam Syafi'i itu nak belajar sifat 20.
Mustahil lah Imam Syafi'i itu nak belajar sifat 20. Sebab sifat 20 tu kemudian dicipta. Kemudian diasaskan oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi cara salaf, ya. Allahu Saman, Allah dapat meminta, dijelaskan bagaimana cara-cara berdoa meminta kepada Allah oleh Nabi, para sahabat, ikutlah para tabi'in sampailah ke zaman Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Asy'ari. Habis. Kita ambil sebentar lalu, ya. Sebab kita tak mendalami di sini, kecuali ke bab tauhid kita akan kuturaikan panjang lagi lah. Kemudian cara khalaf. Apabila zaman umat Islam porak-poranda, ya, porak-poranda oleh kerana fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada Islam, mula muncul pada 300 tahun selepas hijrah oleh fahaman seperti bermulanya Khawarij, Syiah dan pecah-pecahannya, maka zaman porak-poranda akidah yang teruk ni, maka Imam Abu Hasan Asy'ari yang asalnya penganut Mu'tazilah mengasaskan satu pahaman, menyusun semula kaedah tauhid ni, nama dia sifat 20. Jadi kena tahu sejarah dia tu. Tidak kan macam mana pula nanti kita keliru. Cara khalaf macam mana, salah macam mana, lama-lama tak tahu apa-apa. Itu kita jelaskan, ya. Jadi cara khalaf hari ni bermula dengan sifat 20, jadi susunnya kaedah. Kaedah bagaimana nak mengenal Allah tu ialah dengan cara mengenali sifatnya yang 20. Adapun sifat Allah Ta'ala tu sendiri lebih 20. Tak terkira sifat Tuhan ni. Bukan 20. Tak terkira. Jadi maknanya kalau ada 20 sifat, yang lain tu sikit ke sifat Tuhan? Tak. Sifat Tuhan tu meliputi lebih 20 perkara. Sebab Allah Ta'ala tu meliputi segala perkara. Ya. Jadi dalam bab salah dan khalaf ni kita tak boleh bertekak pasal bab tauhid. Kalau datang ustaz tuan guru ngajar sini kan, dibawanya cara tahawiyah. Ada pun Allah Ta'ala tu dibaca Quran terang. Lepas tu kita pun tak nak belajar lah, bukan sifat 20. Saya nak sifat 20. Tak, boleh belajar. Tak ada masalah. Kalau datang belajar sifat 20, hajar sifat 20, boleh juga belajar, tak payah. Saya nak belajar salaf, saya tak nak belajar khalaf. Jadi jangan kita berbantah-bantah dalam bab bagaimana mengenal Allah. Yang pentingnya dijelaskan Allah tu boleh dikenal. Kemudian cara yang ketiga ialah melalui mata hati. Cara ini diasaskan oleh puak-puak golongan tasawuf. Yang ini cara mata hati ini dia kena lalui dulu, sama ada cara khalaf ataupun cara salaf. Dia kena kenal dulu siapakah Allah. Bila kita nak semayang, Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, bagaimana kita nak meletakkan Allah tu Maha Agung? Bagaimana kita nak mempercayai, meyakin dengan jazam lagi putus Allah tu Maha Agung? Ini satu persoalan yang sangat berat untuk dipaham kalau orang tu tak mengaji sifat 20, sama ada cara salaf ataupun cara khalaf. Misal belajar semayang, lepas itu kita pun pergi semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa Allah Maha Akbar tu? Itu persoalan dia. Oleh kerana itu pengarang menjelaskan, ya, begitu, ya. Jadi kita nak menyambung tadi, ya, nak disambung persoalan tadi. Siapakah Allah yang Maha Agung? Allah yang Maha Agung itu Allah yang memiliki 4 konsep tauhid. 4 konsep tauhid, iaitu kena pakai salah satu daripada 4 ni. Yang pertama, mengesahkan perbuatannya.
Yang kedua, mengesakan namanya. Yang ketiga, mengesakan sifatnya. Yang keempat, mengesakan zatnya. Tanpa mengesakan salah satu ataupun keempat-empat ini, mustahil ucapan Allahu Akbar tu sampai ke lubuk hati. Sampai ke yang dinamakan akidah. Bila tak dapat diakidahkan, diiktikadkan, maka jadilah ucapan kita Allah Akbar tu ucapan palsu, kosong.